Nak ke Cerita Pagi Kelantan, Majidah Ismail ada laporannya untuk Cerita Pagi Kelantan membawakan gambaran di sana. Apakah yang akan dikongsikan, silakan. Baik Ismail, terima kasih. Jadi saya bersiaran secara langsung dari perkarangan RTM Kelantan, di mana pada hari ini untuk Cerita Pagi pada pagi ini saya menyediakan mengenai bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 7 Oktober nanti, yang amat ditunggu-tunggu oleh seluruh penduduk di Malaysia. Dan keluarga Malaysia menantikan apakah yang akan ditawarkan oleh kerajaan dalam tempoh 12 bulan akan datang sebelum Parlimen dibubarkan tidak lama lagi. Jadi pakar ekonomi sebelum ini meramalkan bajet 2023 akan menjadi bajet yang terbesar mungkin dalam sejarah negara, berbanding dengan bajet sebelum ini yang akan memberi penekanan kepada kebajikan keluarga Malaysia serta kesediaan negara berdepan dengan krisis ekonomi yang lebih mencabar pada masa akan datang berbanding dengan sebelum ini. Dan apapun nanti, sudah pasti bajet ini ditunggu oleh semua pihak golongan yang tidak terlepas pandang akan menerima pelbagai insentif yang akan disediakan oleh kerajaan, termasuklah golongan belia. Jadi bersama-sama saya ketika ini ialah golongan belia di Kelantan yang aktif berpersatuan, iaitu Muhammad Daniel Khalid. Assalamualaikum Daniel. Waalaikumsalam Majidah. Jadi pada bajet tahun lepas sebanyak 2.1 bilion disediakan untuk menyediakan lebih 20 insentif seperti kepada belia, ya, seperti peranti siswa, BKM, jamin kerja, e-sport, MySalam, microkredit dan sebagainya. Jadi untuk 2022 mungkin ada harapan daripada Daniel sendiri untuk insentif kepada golongan belia. Okey, baik, terima kasih. Pertamanya, seperti kita sedia maklum, belia di negara kita ni mempunyai seramai 15.1 juta, sebanyak dengan populahan 46.64 daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Cumanya saya kira bajet yang sebelum ini merupakan satu inisiatif yang baik, terutama kepada golongan belia, di mana lebih daripada 25 inisiatif pihak kerajaan kepada pihak golongan belia. Jadi untuk tahun ini saya rasa kebajikan mesti diteruskan, bajet mesti bersifat inklusif, di mana kita membawa saya kira belia mungkin boleh katakan asas mencukupi, nikmat dinikmati, dan kita boleh teruskan bajet-bajet yang sedia ada yang sebelum ini, dan penambahbaikan perlu dibuat. Seperti Majidah beritahu tadi, kita ada BKM, peranti siswa dan sebagainya. Mungkin boleh dinaikkan BKM. Kalau sebelum ini golongan bujang kita dapat RM 350, dan sehingga maksimum kita ada keluarga yang mempunyai anak sehingga RM2,000. Mungkin apabila Majidah bagi tahu yang pakar ekonomi, bajet terbesar kemungkinan, dan mesti dinaikkanlah di peringkat BKM dan sebagainya, Majidah. Jadi mungkin geran-geran, sudah semestinya geran-geran perniagaan akan diperuntukkan menerusi bajet 2023. Jadi Daniel melihat, adakah geran-geran ini akan ditambah ataupun sebaliknya? Okey. Untuk keusahawanan, saya kira di peringkat golongan belia sekarang ini banyak yang mempunyai perniagaan kecil, dan mereka memerlukan bantuan sebaik mungkin. Mungkin kalau sebelum ini geran berjumlah 1,000, dan mungkin bajet 2023 ini kerajaan boleh menaikkan sebanyak 2 ke 3,000, kerana golongan belia sekarang ini mungkin lebih memilih untuk memulakan perniagaan, kerana perniagaan merupakan satu bentuk cash directly kepada belia untuk meneruskan kelangsungan hidup sekarang ini, Majidah. Okey, dari segi infra, mungkin contohnya seperti infrasukan, apa yang dinikmati oleh golongan belia selama ini mungkin perlu ditambah ataupun macam mana tu Daniel berpendapat? Okey, melibatkan fasiliti untuk golongan belia sekarang ini, kita lihat, mungkin kita boleh lihat kepada masalah kesihatan mental dan sebagainya. Perkara-perkara sebegini boleh diselesaikan dengan penyediaan oleh pihak kerajaan fasiliti-fasiliti sukan, tempat mereka beriadah, tempat mereka beristirahat dan sebagainya, terutamanya di Kelantan ini. Sebelum ini dah ada yang telah dinaik taraf dan sebagainya. Mungkin boleh dipergiatkan lagi secara rancak, kerana selain daripada golongan belia bekerja dah
dan berniaga ini, mereka juga memerlukan satu ruang untuk mereka berehat bersama keluarga dan kawan-kawan bersama, kerana terutama di Kelantan ini mereka suka kepada tempat peranginan dan sebagainya. Okay. Dan ia juga merupakan bekas graduan daripada UMK yang kini sebagai pegawai tadbir di UMK juga. Jadi mungkin sebagai bekas usahawan, bekas graduan ada untuk memohon dari segi diskaun PTPTN untuk bajet 2023 ini. Okey, berkenaan dengan graduan sekarang ini, kita menyambut baik daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari berkenaan dengan golongan M1 boleh dikecualikan jika mendapat first class degree. Tetapi mungkin carangan saya lah di peringkat pelajar sekarang ini kita menghadapi satu krisis global, keuangan global. Mungkin bunga PTPTN itu boleh juga diturunkan, dan mungkin mungkin boleh dibesarkan lagi orang panggil loan tu, PTPTN tu, kerana selain daripada kerajaan boleh bagi duit secara directly dalam e-dompet dan sebagainya yang dah ada sekarang, mungkin di peringkat pengajian tinggi kerajaan boleh rangkakan satu orang panggil suntikan keuangan lebih besar di dalam pinjaman PTPTN, tapi bunga untuk bayar tu sikit. Itu mungkin boleh menceriakan adik-adik kita di universiti. Okey, soalan terakhir, harapan Daniel sendiri kepada belia-belia agar memanfaatkan sepenuhnya bajet yang akan dibentangkan pada 7 Oktober nanti. Okey, kepada golongan-golongan belia di luar sana, pandangan saya dan carangan saya adalah carilah inisiatif-inisiatif ini, kerana kerajaan banyak menyediakan inisiatif, cumanya inisiatif kita sendiri pula sebagai golongan belia untuk mencari dan mendaftarkan diri dan seterusnya menyambut baik, bukan sekadar kata okey, tetapi terus daftarkan diri untuk mendapatkan inisiatif-inisiatif yang kerajaan sediakan. Okey, baiklah, terima kasih Daniel atas perkongsian itu tadi. Jadi harapan rakyat tinggi, semoga perbentangan bajet 2023 pada 7 Oktober nanti akan berteraskan kepada kesejahteraan dan kebajikan rakyat segenap lapisan. Sama-sama kita nantikan. Jadi saya kembalikan kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada rakan pelapor. Baik, dan seterusnya Ismail Adnan, banyak yang akan kami kongsikan kepada anda semua, tapi sebelum itu kita nak tahu keadaan cuaca untuk hari ini. Adakah kita nak ke map Malaysia? Cuaca cantik untuk hari ini. Kalau tadi kita tengok cerah di luar, adakah cerah di hati anda? Wah, tapi mendung dekat luar ni, mendung juga di hati saya. Sebab sejuk rasanya. Okay. Kita nak bersama dengan map Malaysia untuk menyaksikan dan juga memastikan apakah mendung, hujan ataupun cerah cuaca di kawasan-kawasan anda. Jom sama-sama kita bersama dengan sahabat penyampai di map Malaysia. Silakan.